mengucapkan solidariti Garasi TV kepada saudara Asri Hot Burger kerana keberanian yang beliau paparkan dalam mendedahkan kejadian skandal perjudian di sekitar Rawang. Sebagai bekas wartawan dan juga penerbit edisi siasat, saya 4 tahun dengan edisi siasat, lebih daripada 50% laporan dalam 220 episod lebih selama saya bekerja dengan NTV7 edisi siasat sebagai penerbit. Separuh daripada siaran dalam mendedahkan mengenai skandal judi mesin kuda, mengenai skandal yang membabitkan pihak berkuasa. Saya fikir itu cerita lebih kurang 15 ke 20 tahun sudah. Saya fikir bahawa pada waktu itu pun paling teruk, saya pernah mendedahkan bagaimana skandal kecurian pasir di sekitar Batang Kali. Kemudian pasir dilarikan pada waktu malam dengan menggunakan kenderaan berat beratus-ratus pasir, dan kemudian saya berjaya merakamkan pasukan polis trafik menerima wang daripada sindiket lori curi pasir, disiarkan. Saya pernah menyiarkan bagaimana sindiket rasuah di sempadan Thailand Malaysia di Bukit Kayu Hitam, bagaimana wang disogokkan oleh pihak kuasa bagi mereka yang ingin menyelundup barang. Saya pernah siarkan benda tu. Saya pernah menyiarkan skandal penipuan di JPJ, bagaimana kita perlu membayar kepada Rana dan Rana akan membolehkan semua proses yang bertentangan dengan undang-undang diproses dan diselesaikan bersangkut dengan urusan JPJ. Saya pernah mendedahkan skandal polis trafik menggunakan tali pinggang untuk membelit leher pelumba haram. Dan semua benda disiarkan. Paling teruk pun saya dipanggil hanya naik ke Bukit Aman. Saya dipanggil naik turun ke IPK Kuala Lumpur. Saya dipanggil ke IPK Selangor. Saya dipanggil oleh Ibu Pejabat Kontingen Trafik Kuala Lumpur di Jalan Bandar. Tidak pernah sekali pun saya dibuka kertas siasatan, apalagi diugut untuk didakwa sebagai menyebarkan fitnah. Sebagai wartawan, saya merasakan rasa kecewa. Saya ucap terima kasih pada Syarif Kadir yang sangat konsisten menentang kes ni, iaitu sikap IPD Rawang yang Sungai Buloh. IPD Sungai Buloh yang kita anggap sebagai tidak menggambarkan sifat realistik pasukan polis diraja Malaysia. Saya tidak takut untuk mengkritik. Saya bercakap sebagai wartawan dan bagi pihak masyarakat awam. Dan saya boleh bagi tahu pada saudara bahawa saya pun ada pengalaman tentang sindiket judi. Ini bukanlah cerita baru. Cerita 20 tahun sudah. Sebelah kedai tempat saya jadikan studio ni pun berpuluh tahun judi ada sebelah ni. Malah 2-3 hari sebelum operasi, mesin-mesin judi dipindahkan lebih awal. Kita lihat malam-malam lori besar datang pindahkan mesin judi, 2-3 hari barulah operasi. Ketika saya menjadi penerbit edisi siasat, bila kita menyiarkan promo ni maksudnya apa yang akan disiarkan pada hari Sabtu. Kita pernah menyiarkan promo mengenai sindiket mesin judi di Taman Taman Tenaga Ceras. Dia hantar Rana datang jumpa dengan wartawan edisi siasat. Googlekan saja laporan tu, sindiket judi sanggup bagi 60,000, siap dengan pakej. Semua kaki tangan edisi siasat akan dibawa bercuti ke Phuket. Rasuah dan juga tawaran kewangan dalam dunia perjudian mesin kuda ni bukan benda baru. Ini benda yang sebagai wartawan 4 tahun saya menjadi penerbit edisi siasat, saya melihat dari dekat. Saya berurusan dengan orang-orang yang terlibat dengan benda ini dan saya sudah mendedahkannya pun sampai dengan bentuk visual. Bayangkanlah pada zaman saya menerbitkan edisi siasat, visual sindiket pasir, setiap lori yang lalu menyerahkan wang kepada anggota polis trafik pernah disiarkan sebagai video rakaman terbuka. Tapi pada waktu itu saya hanya dipanggil oleh IPK. Kami berdiplomasi dan saya cakap terus terang, saya sebagai ini wartawan adalah mata rakyat yang berada di satu lokasi dan kemudian harus menyiarkan berita yang memiliki kepentingan terhadap rakyat. Sama ada pihak polis gembira atau tidak, itu bukan tugas wartawan untuk menggembirakan polis. Tapi pada waktu yang sama saya ingin dedahkan di sini, bagi kes-kes yang lebih berat, pada masa Tan Sri Musa Hassan menjadi Ketua Polis Negara, walaupun saya tak pernah email terus kepada beliau, saya mempunyai orang perantaraan di Bukit Aman untuk saya menghantar email. Ada kes-kes yang kita sebagai wartawan menghantar terus kepada pihak polis untuk selesaikan. Dan saya memuji ketika Tan Sri Musa Hassan memimpin, semua tindakan diambil. Saya tahu lepas 3 hari je saya nampak operasi di sini. Lepas 3 hari je operasi di sini. Berarti apabila pihak polis mengulangi sifat tertutup, sifat defensif, memberi tekanan kepada seorang yang mendedahkan mengenai skandal kejudian,
Yang bergembira adalah orang yang bergembira adalah penjenayah yang menjalankan konspirasi judi haram. Sebab mereka rasa setiap orang yang melaporkannya itu akan ditangkap oleh polis. Berarti mereka mendapat separuh perlindungan. Iaitu semua orang tidak akan lagi berani mendedahkan sesuatu. Kerana mendedahkan sesuatu berarti anda meletakkan kaki anda separuh ke dalam tindakan undang-undang yang akan dikenakan oleh pihak polis. Kami di Garasi TV menyokong penuh saudara Asri Hot Burger. Kita akan berdiri bersama atas kepentingan negara bangsa. Dalam kes ini kita fikir bahawa saudara Asri telah melakukan tugasnya yang betul. Tak perlu pihak Majlis Bandaraya Shah Alam memburuk-burukkan saudara Asri soal lesen, soal apa. Jangan keluar daripada konteks. Konteks di dalam laporan saudara Asri adalah wujudnya mesin kuda dan wujudnya penjualan rokok haram. Penjualan rokok haram ni kalaulah saya jahat, saya boleh anjurkan di Garasi TV, sila hantar video jualan rokok seludup di tempat anda. Kita akan mendapat beratus-ratus video. Keadaan akan menjadi lebih buruk kalau ada orang memainkan peranannya sedemikian. Saya boleh anjurkan, sila hantar video judi haram di kawasan anda. Saya berjamin saya akan mendapat beratus-ratus video sindiket judi haram yang akan dihantar oleh semua orang yang di kawasannya ada judi haram. Jadi cara yang paling betul bukan dengan menakutkan rakyat. Tugas polis adalah memberi perlindungan kepada rakyat. Dan sekiranya mereka tidak gembira, bukan tugas mereka adalah untuk menyaman setiap. Satu kali anda menyaman dan menyeret orang pergi ke mahkamah, negara akan kehilangan RM700. Proses membuka kertas siasatan sampailah proses pendakwaan. Pada tahun 2004, kosnya adalah RM700. Bayangkanlah setiap kali kalau rakyat mendedahkan mengenai sesuatu kes jenayah dan polis tidak gembira dan kemudian kertas siasatan dibuka, berapa banyak negara akan rugi hanya kerana pihak polis merasa mereka tidak sepatutnya dicabar oleh netizen. Hello, zaman sudah berubah. Rakyat memainkan peranan proaktif. Ini zaman digital. Pihak berkuasa kena berfikir sesuai dengan netizen journalism. Semua orang mempunyai kuasa kewartawanan untuk berkongsi maklumat yang mereka ada. Jadi saya fikir kata menahan dan cuba menakut-nakutkan saudara Asri dengan ugutan untuk saman fitnah adalah satu perbuatan yang sangat kolot dan kuno. Ini saya ingin menasihatkan, bukanlah saya cakap besar, kepada Puan OCPD di Sungai Buloh. Ketika saya menjadi wartawan dan mendedahkan tentang mesin kuda, Puan masih belajar. Mungkin masih belajar, belum lagi tahu tentang apa yang berlaku. Syarif Kadir telah menjadi wartawan, saya telah pun menjadi wartawan. Ketika Puan masih lagi mungkin belajar di sekolah menengah atau di universiti, nasihat saya kepada Puan adalah jangan sesekali menakutkan orang awam yang membuat laporan dengan ugutan untuk mendakwa mereka. Rakyat juga ada perasaan untuk bangkit. Para wartawan yang selama ini melindungi rakyat juga ada perasaan untuk bangkit. Dan jangan tentuskan kebangkitan yang tidak perlu. Saya berhenti di sini tanpa rasa takut dan tanpa rasa gentar, kerana saya 4 tahun melakukan hampir 240 episod program dan separuh daripadanya adalah mendedahkan tentang skandal judi haram, skandal kecurian pasir, skandal penipuan geran, skandal penipuan geran kereta, skandal penipuan di JPJ. Untuk makluman, tak sekali pun saya pernah menghadapi ancaman untuk disaman fitnah. Itu polis 20 tahun dulu punya mentaliti, masih lagi menghormati kerja wartawan dengan hanya memanggil saya. Saya pernah naik ke Bukit Aman, saya pernah naik ke IPK KL, saya pernah ke IPK Selangor, saya pernah sampai ke Jalan Bandar. Yang dilakukan oleh polis-polis pada zaman itu hanyalah berdiplomasi dengan saya, meminta satu rundingan yang lebih baik sekiranya saya mempunyai maklumat berkongsi dulu dengan pihak polis. Dan saya akan menjawab dengan kata aduan telah dibuat oleh pengadu lebih lama, hinggalah pengadu terpaksa datang kepada wartawan untuk mendedahkannya. So saya kata ini kita tidak boleh mengabaikan aduan sekiranya aduan itu mempunyai kepentingan dengan masyarakat awam. Tapi pada waktu yang sama saya menghantar berpuluh-puluh email ke pejabat Tan Sri Musa Hassan, pada waktu itu masih lagi Datuk, ketika beliau menjadi IGP pada peringkat awal, dan menghantar, dan kebanyakan tindakan yang diambil. So ini adalah pembukaan untuk mengucapkan solidariti pada saudara Asri Hot Burger. Saudara jangan risau, saya yakin bukan beribu-ribu, bukan berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, berjuta rakyat berada di belakang saudara. Kerana ini adalah saat untuk kita memerangi jenayah, dan apabila kita memerangi jenayah, dia menjadi tanggungjawab semua. Dan apabila seseorang memerangi jenayah, ada tanggungjawab kita untuk melindunginya. Sebab negara bangsa ini adalah negara bangsa bagi mereka yang berjuang menentang jenayah, bukan negara bangsa bagi mereka yang cuba menakut-nakutkan orang yang menentang penjenayah. Tapi pada masa saya memberi peringatan dan nasihat kepada pegawai-pegawai polis yang masih muda, 2 paku, 3 paku, berpaku-paku. Jangan cuba memaku rakyat dengan ketakutan. Anda patut menjadi sahabat kepada masyarakat. Jangan jadikan
kerana seorang yang merasa dirinya besar sebagai OCPD, seluruh anggota polis, lebih 100,000 orang anggota polis akan menjadi mangsa troll. Troll berlaku hari-hari. Setiap pagi bangun kita melihat poster troll. Ini antara gambaran yang tak baik yang akan menjejaskan imej polis hanya kerana polis menganggap bahawa kuasa mereka adalah menakutkan rakyat. Beri perlindungan. Ketika saya cerita satu pengalaman saya yang paling dahsyat. Saya pernah menghempas pintu di bilik OCPD Jalan Travers, Dangwangi, Tuan Hadi Ho. Tanya Tuan Hadi Ho. Ketika beliau menjadi ketua polis, dia berjanji kepada saya untuk memberi kenyataan mengenai sindiket curi kasut di masjid sekitar Kuala Lumpur. Saya menunggu daripada 9 pagi sampailah pukul 4 petang. Kemudian beliau enggan memberi kenyataan. Di balai polis Jalan Travers, saya hempas pintu bilik beliau. Saya keluar dan maki hamun sampai ke dalam parking lot. Seorang OCPD hanya meminta saya meminta maaf saja. Dia kata kata-kata tersebut memalukan dia di hadapan kaki tangan. Bayangkanlah pada waktu itu, polis-polis berjiwa besar, polis-polis yang mempunyai perasaan bahawa tidak semua perkara harus ditakut-takutkan. Dan saya datang dan minta maaf kerana saya kata saya tak patut memalukan Tuan di hadapan kaki tangan Tuan. Tapi saya kata saya kepenatan kerana menunggu daripada pukul 9 pagi hingga 4 petang. Dan akhirnya Tuan mengubah keputusan Tuan untuk tidak memberi kenyataan. Jadi saya kata saya meradang, masa saya terbuang. Saya seorang penerbit, 9 jam kerja saya sepatut berada di pejabat dan menyelesaikan kerja saya yang banyak untuk menyiarkan program saya. Pernah berlaku. Saya pernah dipanggil ke Bukit Aman, bertekak panjang lebar dengan unit UKK dan beberapa pegawai kanan polis. Dan saya bersendirian di soal siasat. Tapi saya kata senang je. Sekiranya benda ini tidak timbul di mana pihak Tuan berjanji boleh menyelesaikannya, kami wartawan tak ada kerja untuk mencerita tentang jenayah kerana polis telah menyelesaikannya. Semua orang masih ingat, Google sekarang dan buka kisah Taman Sipak. Nah, bukan nak tipu, Taman Sipak, balai polis, hanya beratus meter daripada balai polis. Buka Google dan sejarah judi haram Taman Sipak. Akan nampak tu, daripada balai polis dulu tu, penuh dengan mesin judi. Didedahkan kemudian, dihapuskan mesin judi dalam tempoh 48 jam je. Benda yang bertahun-tahun berlarutan di Taman Sipak ketika judi mesin kuda menggila. Jadi berarti apa yang berlaku di kawasan Puan, di Sungai Buloh, bukan perkara baru. Dia telah berlaku di Taman Sipak. Tindakan pernah diambil, didedahkan oleh orang ramai. Kemudian media wartawan mendedahkannya secara besar-besaran. OCPD, ketua polis berada dalam keadaan sangat tertekan. Tapi tak ada seorang pun diseret mahkamah di atas sama fitnah. Okey, kita bersolidariti dengan Tuan Asri Hot Burger. Jangan keluar daripada konteks. Tak perlu memburuk-burukkan Tuan Asri kononnya beliau mendedahkan semua perkara ini hanya kerana beliau kerana disita dia apa. Jangan bercakap di luar konteks. Konteks utama adalah wujudnya penjualan sindiket rokok haram dan masih ada. Kalau nak besok takkanlah Garasi TV nak balik jadi ahli siasat. Saya boleh tunjuk apa berluasanya di tempat saya di Ceras, di Bandar Tun Razak, bagaimana rokok haram dijual dengan cara berluasa di seluruh Kuala Lumpur. Takkanlah itu yang nak ubah Garasi TV daripada sebuah stesen yang menjualkan barang yang terpakai tiba-tiba nak kembali menjadi edisi siasat dan mendedahkan, akan meletakkan keadaan jadi lagi susah. Saya tak mau menangguk di air yang keruh, tapi saya menasihatkan semua pihak jangan cuba membuat Tuan Asri Hot Burger dalam keadaan terancam. Saya terima kasih kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Pagi tadi hampir 15,000 view live. Itu menggambarkan keprihatinan orang awam kepada nasib Tuan Asri. Saya tengok live tadi. Terima kasih kepada Tok T, Datuk Nazim kerana melancarkan PC pagi tadi dan nampak solidariti orang ramai daripada segi view, sokongan kepada Tuan Asri Hot Burger. Okey, saya pun tak mau pergi panjang. Cuma saya bagi tahu kata zaman menakut-nakutkan rakyat dengan untuk mengambil tindakan apabila mendekah undang-undang kan adalah satu tindakan kuno. Tindakan yang tak sepatutnya berlaku. Pemberi undang-undang yang terdedah kepada ancaman gangster dan juga penjenayah yang berada dalam kartel dan konspirator judi ini patutnya dilindungi, bukan ditakut-takutkan.